Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perunding hartanah. Okey, saya nak bercakap tentang pembelian rumah pertama oleh golongan muda. Okey, biasanya golongan muda ni berusia 30 tahun dan ke bawah. Okey, diorang ni biasanya ada experience sekitar 3 hingga 4 tahun ataupun lebih ataupun kurang sikit lah kan. Okey, and then gaji pula rata-rata adalah sekitar 3 hingga 4K net sebulan. Okey. Okey, kalau kalau kita dah ada keinginan untuk membeli rumah dan kita punya income kita sekitar 3 hingga 4K net, bolehlah kita cuba-cuba tengok mana yang sesuai dengan kita punya kehendak. Selain itu kita kena tengoklah area mana kan. Harga berapa tu kita patut ambil kira lah. Macam mana kalau kita tak tahu berapa harga yang kita patut beli. Okey, dalam hal ni kita boleh refer dengan perunding hartanah. Kita boleh tanya berapa saya punya kelayakan untuk membeli rumah. Okey. Okey. Okey, saya pergi pada jenis-jenis hartanah ataupun jenis-jenis rumah. Okey, rumah ni biasanya terbahagi kepada dua. Okey, first rumah yang subsale ataupun kita panggil rumah second hand. Yang kedua rumah undercon ataupun kita panggil rumah baru. Okey, rumah baru ni direct daripada developer. Okey. Okey, kelebihan untuk rumah subsale, apa dia kelebihan dia? Okey. Bagi saya kelebihan rumah subsale ni ataupun rumah second hand ni, dia berada di kedudukan yang strategik. Contoh, kalau kita nak di area A, rumah tu ada di area A lah ataupun area B, C dan seterusnya. Okey. And then design dia kita boleh pilih lah. Kita rasa rumah ni tak sesuai, kita just forget it. So kita cari rumah yang sesuai dengan kita punya taste kan. Lokasi kita rasa kita nak dekat dengan parents, so kita boleh cari lokasi yang sesuai dengan kehendak kita, ataupun kita nak cari lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja. So setengah-setengah orang dia prefer pada rumah subsale ataupun rumah second hand, sebab rumah second hand dia banyak kelebihan kan. Cuma dari segi dari segi dia nampak tak barulah macam rumah undercon. Okey. Tapi apapun kalau kita beli rumah dan kita ada bajet sikit, why not kita touch up rumah tu bagi nampak cantik kan, nampak macam rumah baru kan. Okey, okey. And then the second one is rumah undercon. Rumah undercon ni biasanya dia akan bina di kawasan-kawasan yang agak jauh sikit daripada bandar ataupun daripada tempat kerja kita lah. Biasanya dia ada di hujung-hujung ataupun di pinggir-pinggir bandar lah. Okey, rumah ni of course rumah baru lah kan. Kalau siapa-siapa yang berminat dengan rumah baru ni, terpulang pada taste masing-masing . Tapi kedudukan dia tak boleh lah nak dapat dalam pekan, dekat rumah parent kita ataupun dekat tempat kerja dan sebagainya. Okey, okey. Dan saya nak bercakap pula dari segi kos yang perlu kita sediakan untuk membeli rumah subsale dan juga rumah undercon. Okey, untuk rumah subsale pula. Okey, kalau macam tadi kita ada experience kerja 3 hingga 4 tahun, and then kita layak hanya beli rumah dalam sekitar 300K. Okey. Okey, kalau kita nak beli rumah subsale ataupun rumah second hand, biasanya kita kena sediakan 10%. Kalau rumah tu harga 300K, kalau 10% 30K. 30K bagi kita yang baru bekerja agak payah sikit lah kan, kita nak sedia 30K. Tapi ada juga sesetengah orang yang dia mampu sediakan. Mungkin dia dah simpan duit daripada awal lagi, ataupun masa dia study dia terus simpan duit, ataupun dia ada income daripada parents dia kan. Depends pada masing-masing lah kan. So kalau dia ada 10%, satu kelebihan dia lah. Biasanya owner welcome lah kalau orang ada 10%. Tapi tak semesti juga, dia depends juga pada owner. Kalau kita tak ada 10%, owner okey je, proceed je. Kalau perunding hartanah dia kadang-kadang dia bergantung kepada owner jugalah. Kalau owner kata proceed je walaupun tanpa 10%,
So kita bernasib baiklah kita boleh apply 100% loan. Biasanya untuk yang pembeli rumah pertama dia boleh apply 100% loan. Okey, so tak ada masalah lah kalau dia tak ada 10%. Tapi at least dia kena ada sikit jugalah sebab dia kena dia kena bayar booking fee. Booking fee ni biasanya 3.18% daripada harga rumah. Okey. Kalau tak cukup 3.18, dia still boleh nego lah dengan perundian hartanah. Contohlah kalau dia beli rumah tu melalui perundian hartanah. So dia bagi tahu lah, kata boleh tak saya minta nego sikit untuk booking fee. Biasanya perundian hartanah okey je kan. So kalau dia okey, biasanya dia akan bagi paling minimum 1K lah. Okey. So selepas kita bayar 1K, so perundian hartanah akan start masuk loan kan. So within 1 or 2 weeks daripada situ kita boleh tahu dah kita punya kelulusan sama ada lulus ataupun sebaliknya. Okey. Ni saya bercakap tentang subsale subsale ataupun rumah second hand. Okey. Yang the next pula rumah undercon kan. Macam mana pula kalau kita nak beli, kita decide nak beli undercon. Undercon ni biasanya duit permulaan tu tak banyak kan. Kita tak perlu sediakan satu amount yang banyak. Contoh macam rumah subsale tadi. Okey. Kadang-kadang pemaju dia hanya minta 500 saja untuk booking ataupun 1000. Depends pada harga rumah tu lah. Okey. Kalau harga rumah yang biasa-biasa saja dia orang akan minta 1000K lah. Ada juga pemaju yang minta hanya 100K. Tapi kalau rumah berdasarkan pengalaman saya, kalau rumah tu di hot area, dia akan minta banyak lah. Kalau rumah tu kurang sikit, dia akan kurangkan sikit lah. Okey. And then selain daripada tu, legal fee untuk rumah undercon ni ataupun rumah baru ni biasanya kita tak perlu bayar. Ataupun kalau kita perlu bayar hanya MOT sahaja. Okey. Kalau kita nak compare dengan rumah subsale ataupun rumah second hand tadi, kita kena bayar legal fee. Legal fee untuk rumah subsale biasanya sekitar 4% daripada harga rumah ataupun daripada harga SMP. So duit lawyer kita kena put aside lah untuk rumah subsale. Manakala untuk rumah undercon kadang-kadang dia orang free. Duit lawyer ni free. So kita tak perlu bayar lah. Tapi dia masing-masing ada pro and cons lah rumah undercon ataupun rumah subsale kan. Rumah subsale ni dia kita boleh cari kat mana yang kita rasa sesuai, yang kita berkenan dengan area berkenaan. So kalau rumah undercon ni kita macam susah lah sikit nak demand kan. Nak demand dari segi design, nak demand dari segi harga, nak demand dari segi lokasi. So memang dia tak boleh lah. So kita ada dua choice, sama ada kita nak beli rumah undercon ataupun rumah subsale. So beza subsale dia kena ada 10% ataupun kurang kan. Manakala rumah undercon dia tak perlu ada 10% kan. Tapi dia masing-masing ada pro and cons lah kan. Kalau rumah undercon, rumah baru, kita tak dapat tempat yang kita nak lah kan. Contoh macam saya sebutkan tadi lah, kita tak dapat nak cari berdekatan dengan rumah parent kita kan. So biasanya kalau macam undercon ni dia akan bina di jauh ataupun di pinggir-pinggir bandar lah. Susah lah nak dapat dah bandar sebab dah crowded kan. Okey. Selain daripada tu, apa lagi saya nak explain tentang pembelian rumah pertama. Okey, biasanya tadi selepas bayar booking fee, perundian hartanah akan masuk loan kan. Akan masuk loan. Ataupun kalau nak beli dengan government boleh juga kan. Dia ada dua, satu loan bank ataupun loan government. Dia terpulang lah kalau waktu kerja government dia boleh apply loan government. So loan government ni proses nak lulus ambil masa lah biasanya 1 bulan ataupun 1 bulan setengah. Manakala untuk loan bank biasanya 1 hingga 2 minggu ataupun lebih sikit lah bergantung kepada kita punya scoring kita kan. Kalau scoring cantik cepatlah lulus. Kalau scoring kurang cantik lambat lulus, boleh pergi sampai 3 minggu 4 minggu kan. Okey, tapi biasanya kalau kalau pembeli muda ataupun yang baru bekerja ni, dia punya record bank biasanya cantik lah. Tapi apapun kita kena jagalah, especially part PTPTN kan. Ramai orang silap anggapan bahawa PTPTN tu tak perlu bayar, sedangkan PTPTN tu perlu bayar kan. Kalau kita tak bayar,
akan sangkut lah, rekod kita tak cantik lah dengan pihak bank. So memang susah lah nak buat loan. Memang tak boleh lah unless kalau kita settle kan. Kalau kita settle amount yang tertunggak tu baru kita boleh proceed loan. Okey, bagaimana pula proses seterusnya? Okey, okey, katalah kita punya loan dah diluluskan kan. Loan dah diluluskan, pihak lawyer akan sediakan SMP untuk kita sign. Okey, vendor pun kena sign ataupun owner pun kena sign juga. So once kedua-dua parti ni sign, so valid lah perjanjian tersebut. So daripada situ pihak lawyer akan start proses. Tapi masa kita nak sign SMP tadi, kita kena bayar satu amount yang ditetapkan oleh lawyer, biasanya sekitar 1.5 ataupun RM1,500 kan, 1.5k kan. Okey. Okey, okey, macam saya tak kata tadi, selepas selepas sign SMP, pihak lawyer akan start proses. Okey, kat sini kalau kita ada duit duit EPF, kita boleh keluarkan duit EPF daripada akaun dua. Pihak lawyer akan sediakan dokumen and then kita pergi submit pada pejabat EPF untuk kita keluarkan duit EPF. So biasanya kalau pembeli muda ni biasanya duit EPF tak banyak lah kan. So memang tak cukup lah nak cover 10%. So apa yang boleh dibuat, dia apply 100% loan dan duit EPF ni dia keluarkan nanti untuk dia cover duit legal fee. Legal fee tadi macam saya cakap 4% daripada harga rumah kan. Okey, nanti dapat duit EPF nanti dia boleh cover duit lawyer. Okey. Okey, selepas tu pula dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu selepas sign SMP, pihak jurunilai akan kontak kita sebagai pembeli kan. Dia bagi tahu, dia kata dia akan ke premis berkenaan. So pihak pembeli kena kontak lah perundian tanah tadi, bagi tahu kata jurunilai akan pergi untuk membuat nilaian terhadap rumah yang kita nak beli tadi kan. Okey, biasanya selepas dia orang buat nilaian ataupun selepas dia orang buat inspection pada rumah tu, dia orang akan charge pembeli kita sebagai pembeli, dia orang akan charge sekitar, biasanya kalau harga rumah 300 tu valuation fee adalah sekitar 1,000 ataupun 1,000 lebih sikit lah. Dia tak banyak lah sangat kan, dia bergantung kepada harga rumah jugalah kan. Okey, selepas tu pihak lawyer, macam saya beritahu tadi, pihak lawyer akan proses seterusnya dan kadang-kadang akan memakan masa sekitar 5 hingga 6 bulan. Okey, 5 hingga 6 bulan, masa tu kita boleh ready lah. Okey, selepas 5 ataupun 6 bulan, owner akan dapat payment daripada pihak lawyer. Okey, kalau dia buat dengan bank akan release pada lawyer, ataupun kalau dia buat menggunakan loan government akan release pada lawyer. Okey, daripada sini pihak lawyer akan release payment kepada owner, and then pihak lawyer juga akan maklumkan kepada owner supaya rumah perlu di standby untuk diserahkan kunci kepada pembeli. Pembeli tu maksudnya kita lah kan. Kalau kita nak kita yang beli rumah, so kita kena ready lah untuk masuk rumah. So at the same time owner ataupun vendor dia kena ready lah, rumah dia kena clean, kena bersih semua kan, kena nampak cantik kan. Of course lah, kita sebagai pembeli, kita nak rumah tu adalah rumah yang terbaik, yang tercantik kan. Walaupun rumah subsale tapi still nampak cantik. Okey. Selepas tu selepas owner dapat payment, dia akan serahkan kunci pada pihak lawyer. So pihak lawyer pula akan minta kita untuk datang ke office untuk kita ambil kunci. So proses dia tamat di sinilah. Okey. Lain kali saya akan share lagi tentang pembelian rumah dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.